Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi ifdali. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna biddin wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu man amana'un nas ada amwalihim wa anfusihim man aminaun nas ada amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaral khataya wad dhunub. Rawahu Ahmad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak aku beritahu kamu dengan orang beriman itu? Apa orang beriman itu? Orang beriman itu orang yang manusia merasa aman ke atas harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Dan orang Islam, apa itu Muslim? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang umat Islam, kaum muslimin merasa selamat dari lisannya, perkataannya, percakapannya, dan tangannya, perbuatannya. Dan juga orang yang berjihad. Apa itu orang yang berjihad? Orang yang berjuang melawan hawa nafsunya sendiri, memperjuangkan diri di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Serta al-muhajir, orang yang berhijrah. Apa itu orang yang berhijrah? Orang yang menjauhi kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kita masih lagi dalam bulan Muharram. Kita masuk awal tahun hijrah ini. Maka saya sambung lagi bicara saya berkait dengan hijrah Nabi SAW. Di mana iktibar yang boleh kita ambil
keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak banyak menulis dalam perjalanan. Sesungguhnya baginda telah melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Tanpa keyakinan seperti ini, tidak mungkin negara Islam akan tertegak. Sesuai dengan firman-Nya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadatlah kepada Tuhan sehingga sampai keyakinan. Sampai mati tetap beribadat. Salah satu konsep ibadat berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sunyi daripada sikap optimis, termasuk ketika perjalanan hijrah yang bahaya. Walaupun nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq diancam pada masa itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengkhabarkan kepada Suraqah bukan sahaja tentang kemenangan Islam ke atas kaum Quraisy atau Arab, bahkan tentang jatuhnya kerajaan Kisra ke atas umat Islam dan mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Di mana Suraqah bila terbenam kudanya, kaki kudanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya selamat. Cobaan untuk menangkap Nabi dilakukan sebanyak 3 kali. Kali ketiga terbenam kaki kudanya akur Suraqah. Lalu dengan akurnya Suraqah, Nabi memberitahu bahawasanya apa yang dibawa Muhammad ini benar. Lalu Nabi SAW memberi suatu kenyataan surat melalui tulisan Abdullah bin Uraikid, orang yang diupah oleh Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi untuk menunjuk jalan. Ditulis dalam satu bentuk tulisan yang mana tulisan itu memberitahu bahawa Suraqah akan diberi mahkota, dipakaikan mahkota kerajaan Kisrah bin Hurmuz, kerajaan Parsi. Itu suatu alamat pada Suraqah. Maka setelah itu Suraqah selepas 10 tahun Mekah berjaya ditawan oleh Islam. Berlaku Fathu Mekah, Suraqah masuk Islam, jadi panglima Islam. Suraqah jadi panglima Islam. Di zaman Sayyidina Umar berjaya menombangkan kerajaan Parsi. Suraqah melihat sendiri harta rampasan perang, harta yang banyak kerajaan Kisra. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah memakaikan Suraqah mahkota Kisra bin Hurmuz. Ini dia. Jelas. Kebenaran yang bahawasanya kemenangan Islam satu perkara yang pasti. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah beri kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang sebenar. Ini suatu lafaz diguna fatahna dalam surah Al-Fathu. Fatahna fi'lul madhi, perkara dah berlaku. Perkara dah berlaku tapi tak berlaku lagi. Quran beritahu dah berlaku. Maksudnya jaminan Allah, kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Ini dia. Berjuang Islam, kemenangan ada. Kemenangan ada. Cuma belum dapat dicapai. Mungkin kita tak capai, orang lain capai. Itu dia.
dalam setiap peringkat kehidupan dan setiap langkah dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, ibrah juga yang boleh kita ambil. Kita dapati betapa baginda sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan perihal bersahabat. Baginda hidup di Mekah dengan para sahabatnya, walau ada golongan hamba ditindas, golongan anak muda-mudi jadi tindas. Itulah para sahabat Nabi. Keluar Taif dengan berteman bersahabat, menemui delegasi berteman bersahabat, mengikat bai'ah berteman bersahabat. Malah ketika hijrah, baginda bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang sahabat tentang sahabat temannya berhijrah. Apabila perintah berhijrah, perancangan setelah berlaku di musim haji pada 11 pada tahun ke-11 kenabian. Nabi SAW di musim haji pada tahun 11 kenabian berdakwah, pergi ke kemah-kemah di padang Arafah, mengajak orang yang nak bersama dengan Nabi. Maka ramai tak nak, kabilah banyak, kabilah Arab tak mau. Akhirnya ada kabilah di Yathrib seramai 7 orang terima dakwah Nabi. Kemudian pada tahun ke-12 hijrah, di musim haji juga Nabi, ayat 7 ni balik terang pada kampung halaman mereka di Yathrib. Akhirnya mereka membawa lagi seramai 12 orang, ditambah 12 orang lagi yang berbai'ah dengan Nabi SAW pada tahun ke-12 kenabian. Kemudian mereka yang 12 ni nak balik ke Yathrib, minta supaya Nabi menghantar orang yang boleh mengajar mereka agama. Akhirnya menghantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini pendakwah pertama dalam Islam. Pendakwah pertama yang dihantar, dapat tauliah Nabi SAW, mengajar penduduk Yathrib menyampaikan Islam di sana. Mus'ab bin Umair ni anak muda, ujian besar pada beliau kerana berdepan dengan ibunya yang memulaukannya. Ibunya tak beriman, pulaukan dia. Kita ni macam mana ni? Kita nak ini ibu ni, seorang ibu, dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, mana satu ni? Tapi Mus'ab bin Umair dengan iman yang teguh, tetap taat perintah Nabi. Mesti Nabi dulu, mesti dahulukan Nabi SAW, mesti mendahului Islam. Walaupun dalam keadaan dipulau oleh ibunya sendiri, dicerca oleh ibunya sendiri. Kemudian tempoh setahun Mus'ab berdakwah di sana. Pada tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW di musim haji, bertambah jadi 70 orang laki-laki, 2 perempuan pula yang berbayar. Dan mereka bersedia memberikan kampung halaman mereka Yathrib untuk dijadikan negara Islam untuk Nabi SAW, kerajaan Islam, supaya Islam merdeka, boleh ada contoh model melaksanakan kerajaan. Akhirnya berlakunya penghijrahan ini secara kumpulan-kumpulan, secara kumpulan-kumpulan. Tetapi Nabi SAW hijrah tunggu wahyu. Nabi sendiri itu hijrah tunggu wahyu. Sayyidina Abu Bakar nak hijrah, Nabi tahan, jangan duduk. Tunggu wahyu, kamu tunggu. Di mana dalam satu riwayat dalam kitab sirah, antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW yang datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar menghadap Aisyah, Nabi mengatakan, innallaha qad azina li fil khuruji wal hijrah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengizinkanku
untuk keluar berhijrah. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 80, mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, wahai Tuhanku, masukkan daku tempat masuk yang benar, keluarkan daku tempat keluar yang benar. Jadikan bagiku dari sisimu kekuasaan yang mendapat pertolongan, kemenangan. Ini suatu isyarat. Dan surah Al-Isra ayat 80, kebenaran Nabi SAW untuk berhijrah. Allah izinkan aku hijrah, keluar berhijrah. Keluar berhijrah, bukan pelarian. Ada orang kata pelarian, bukan. Nabi diusir orang beriman, orang Islam, kerana peringkat nak membunuh Nabi SAW. Peringkat nak bunuh Nabi. Tapi dah rancang untuk penghijrahan ini. Tunggu perintah. Lalu bila Nabi beritahu Allah izin keluar hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, as-sahbah ya Rasulullah, aku menjadi temanmu wahai Rasulullah untuk berhijrah. Lalu sabda Nabi SAW, as-sahbah, ya, engkau menjadi sahabat aku berhijrah, teman aku berhijrah. Aisyah yang meriwayatkan mengatakan yang ada di situ, fa wallahi ma sya'artu qattu qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki minal farh hatta ra'aitu yakni Abu Bakar yauma idzin yabki. Maka demi Allah, tidaklah aku rasa sama sekali sebelum dari hari itu seorang yang menangis kerana gembira, melainkan aku melihat bapaku Abu Bakar pada masa itu dalam keadaan menangis tanda gembira. Kerana dalam ramai-ramai para sahabat Sayyidina Abu Bakar dipilih. Dalam ramai-ramai Sayyidina Abu Bakar dipilih. Ini satu kelebihan. Ini satu tanda di mana orang yang akan menggantikan Nabi SAW, khalifah setelah menjadi khalifah setelah baginda SAW, berganti pemerintah selepas Nabi SAW, satu isyaratnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dalam ramai-ramai Sayyidina Abu Bakar dipilih, bukan orang lain. Tapi kalau kita lihat, kenapa pilih Sayyidina Abu Bakar? Kenapa tak pilih Sayyidina Umar? Sayyidina Umar macam orang lain juga berhijrah. Orang lain berhijrah mengikut kumpulan-kumpulan. Ada dua riwayat. Satu, Sayyidina Umar walau kuat, gagah, dia tetap berhijrah dalam keadaan bersembunyi diri senyap-senyap. Ada satu riwayat lagi yang mengatakan Sayyidina Umar Al-Khattab berhijrah dalam keadaan berani tunjuk. Ini menarik. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu lamma arada al-hijrah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu semasa mahu berhijrah, nak berhijrah, taqallada sayfahu wa tanakkaba qausahu, dia pakai pedang dan busur panahnya, macam pahlawan. Wa atal masjid fatafa bil Ka'bah, lalu datang masjid bertawaf di Kaabah. Datang Masjidil Haram, tawaf kat Kaabah, bawa pedang, bawa busur panah. Thumma waqafa 'alan nas, kemudian Sayyidina Abu Bakar berdiri depan orang ramai, nak buat kenyataan rasmi, sidang media agaknya, nak umum. Orang lain sembunyi. Sayyidina Umar kata, man arada al-yawm an yadhqula zawjahu aw yu'attimu waladahu falyulhiqni ila batnil jabal. Siapa yang mahu isterinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, maka temulah aku di balik gunung, halang aku berhijrah. Riwayat menyebut fakhafuhu walabithu fi amakinihim,
ka'annahum khusyubun musannadah. Lalu mereka yang berada di situ takut terpaku di tempat masing-masing, seakan-akan kayu yang bersandar. Jadi takut gerun. Kalau Nabi pilih Sayyidina Umar, tak nampaklah kita susah hijrah ni. Nabi tak susah hijrah ni kalau dengan Sayyidina Umar. Tapi dipilih menurut wahyu, dipilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia. Ini menunjukkan sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang kamu melihat siapa dia berteman, siapa dia berkawan. Kita ni baik kita, bagus kita bukan baik sangat, bukan bagus. Siapa kawan kita, siapa sahabat kita. Kalau kita kadang nak didik anak beranak kita, kita nak tahu anak beranak kita, isteri kita bekerja, siapa dia berkawan. Anak-anak kita, siapa dia berkawan, ni penting. Dalam Quran beritahu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka Allah. Nak pelihara diri, keluarga dari api neraka Allah bukan sekadar jaga dalam rumah je. Nak kena jaga luar rumah. Macam mana pula luar rumah tak nampak anak-anak buat apa? Pada masa itu kita nak cek, tengok siapa yang dia berkawan. Baik anak kita ni, tengok dia kawan siapa, dia baik dengan siapa. Baik isteri kita ni, dia berkawan dengan siapa. Itu penting. Siapa kita, penting kita pilih kawan, pilih sahabat. Sahabat yang boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala. Sahabat yang boleh bawa kita kepada Islam. Sahabat yang boleh bawa kita kepada iman dan takwa. Ini paling penting. Susah senang dengan sahabat. Ini sikap baginda sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mencari teman, sentiasa mencari kawan. Semua ini dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang hebat. Namun setiap manusia memerlukan teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk sentiasa mencari teman yang soleh, yang baik. Kena berteman, bersahabat, hidup berjemaah. Kita tak boleh hidup sendiri macam lone ranger, bergerak sendiri, tidak. Kena berkawan, bersahabat, berjemaah. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi SAW, faman arada buhbuhatal jannah falyalzimil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Maka barang siapa mahu menempah syurga, nak masuk syurga, maka hendaklah dia mesti hidup berjemaah, mesti berjemaah. Maka sesungguhnya syaitan bersama seorang, bersendirian. Sendirian syaitan suka. Dan dia syaitan, bila ada dua orang, syaitan jauh dari kita. Paling kurang dua orang. 3 dia lagi jauh, 4 lagi jauh. Ini dia. Kalau kita seorang bergerak, syaitan. Syaitan kacau. Ini dia. Sebab tu kalam hikmah ulama menyebut, kidrul jama'ah khairun min saffil firqah. Kekeruhan hidup dalam suasana berjemaah lebih baik daripada hidup masing-masing aman damai. Kadang kita hidup, kita keluarga kita je, kita rasa aman. Duduk dalam masyarakat, kancah masyarakat, terlibat dengan masjid, ada jawatan kuasa, terlibat dengan kampung, terlibat dengan taman, terlibat dengan NGO, terlibat itu, terlibat ini. Ada keruh dia, ada ragam dia, ada ujian dia, ada perangai masing-masing. Ada terasa, ada gaduh, ada macam-macam. Tapi lebih baik hidup begitu daripada kita hidup kita saja dalam keadaan kita rasa aman dengan kehidupan kita. Sebab tu Nabi pesan, orang mukmin, orang beriman
yang bersabar duduk di tengah masyarakatnya lebih baik daripada orang beriman yang duduk yang tak sabar duduk dengan masyarakatnya. Ini penting. Hidup berjemaah ada barakah. Ada ujian ni biasalah. Sebab Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan diri seorang itu melainkan menurut kemampuan dia. Kita ni kemampuan kita. Kalau ibarat kemampuan kita, kita sedia air sebesar baldi. Kita dan keluarga kita ni macam baldi. Kita dan keluarga kita macam baldi. Lalu kita berdepan air yang banyak. Kita baca sebesar baldi. Air yang banyak datang, muak-muak baldi kita. Nak berdepan dengan air yang banyak macam baldi itu, cukup-cukup baldi kita. Tapi walau kita keluarga sebesar baldi, tapi kita besarkan masyarakat kita. Macam kolah, macam tasik. Ujian datang sebesar baldi, kita boleh hadapi. Ini dia. Ini contoh. Walau kita ujian macam kita keluarga kita macam baldi aja, tapi kita luaskan pertahanan kita, luaskan tempat kita jadi tasik, jadi laut, sungai dengan bermasyarakat. Maka kita Allah Ta'ala bantu kita. Depan air baldi je senang sangatlah. Kita dah sedia tasik ni. Kalau kita keluarga kita je baldi je lah. Baldi cukup-cukup lah kita hadap. Ini kita kena faham, ini kita kena jelas konsep hidup berjemaah. Hijrah ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemerintah yang hebat hidup di dalam kesusahan rakyatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah seperti mereka, diusir seperti mereka, penat lelah seperti mereka, sedih seperti mereka, hidup bersama mereka, merasai setiap keperitan dan pengorbanan mereka. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala memindahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, iaitu Yathrib, menggunakan al-buraq seperti peristiwa al-Isra' dan al-Mi'raj. Tu kalau Allah nak bagi al-buraq senanglah. Tak ada kita hijrah ni, hijrah senang naik buraq Nabi. Namun di manakah qudwah? Dari mana kita mendapatkan teladan? Muslimin memerlukan jalan praktikal untuk membina ummah. Jalan yang dalam kemampuan setiap orang muslim. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu melalui jalan ini walaupun penuh dengan halangan dan kepenatan, kesusahan. Kena melalui jalan ini supaya kita umat hari ini menjadi contoh, mengambil contoh. Sesuai firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Kalau kita baca pahaman liberal, Nabi ni boleh kita bersikap kritis. Maknanya kita boleh puji dia kalau dia bagus, kita boleh kritik dia kerana dia manusia biasa. Dalam Islam, Nabi kita tak boleh kritik. Dikira menyakiti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan akidah. Dia manusia ismah, terpelihara dari dosa kecil dan besar. Manusia yang tak boleh dihina, dipelekeh, dikritik, dipetikai. Kalau yang bukan Nabi macam kita, ialah banyaklah kritikannya. Tapi Nabi tak boleh dikritik, tak boleh dipetikai, kerana uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, model dia yang perlu kita ikut. Sudah tentu yang kita ikut ni perjuangan Nabi SAW bukan perjuangan yang mudah, perjuangan yang payah. Kita pada hari ini tak diuji sebagaimana mereka. Pada hijrah ini kita dapati bahawa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedia untuk beramal kerana Allah,
dalam apa jua situasi dan pada setiap waktu dan tempat. Perkara yang paling utama dalam hidup baginda adalah perkara yang pertama dalam hidup Sayyiduna Abu Bakar adalah keredaan Allah dan Rasulnya. Tidak wujud dalam perkataan zuruf, situasi atau bi'ah, suasana. Bahkan beliau Sayyiduna Abu Bakar mengabaikan situasi yang berlaku dalam hidupnya kerana wujudnya situasi yang lebih besar, iaitu amal, usaha, pengorbanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama yang utama dalam kisah hijrah Sayyidina Abu Bakar, berbanding juga yang lain ada Sayyidina Ali sanggup menggantikan tempat tidur Nabi. Ada masing-masing. Asma binti Abi Bakar bawa makanan di gua Thawr. Banyak peranan-peranan masing-masing. Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tentu apa yang diberinya adalah semata-mata mencari keredaan Allah dan Rasul. Dia tak lihat situasi, suasana yang berlaku, susah payah, itu hal yang lain. Kerana mengutamakan situasi yang lebih besar yang dia nak hadap, iaitu nak menjadi golongan yang sentiasa beramal, berusaha, berkorban, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar ni kalau ditimbang iman umat Islam, ditimbang iman umat manusia, dengan iman Abu Bakar lebih lagi timbangannya. Bahkan kalau dalam kitab tasawuf kita baca, yang ada pada Sayyidina Abu Bakar ni at-tajarrud. Dia konsep tajarrud. Tahap dia tajarrud, bukan kasab. Kasab ni maksudnya orang nak sesuatu dia usaha lagi. Dia lapar, dia cari makan lah untuk kenyang perut dia. Dia kena kerja cari duit, ni kasab. Yang ada pada Sayyidina Abu Bakar tahap tajarrud. Tajarrud ni apa-apa dia Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Dia tajarrud. Ni ada kisah yang menarik. Sayyidina Abu Bakar dalam banyak riwayat hadis. Ada satu masa ditanya para sahabat Nabi, cek, periksa, hari ni siapa yang solat malam? Dia kata anak aku dia. Siapa yang puasa? Anak aku. Siapa yang sedekah? Dia lagi. Aku juga, dia kata. Siapa yang ziarah orang sakit? Aku juga. Siapa yang mengiringi jenazah? Aku juga. Kebaikan beliau saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Umar ni ada rasa cemburu, rasa iri hati. Tapi iri hati dalam hal yang baik. Dalam perkara fastabiqul khairat boleh. Dalam perkara nak bersaing dalam perkara kebaikan boleh kita iri hati. Macam orang tu pandai menuntut ilmu, rajin. Kita pun iri hati dia, kita pun nak rajin lagi. Nak lebih rajin dari dia. Kalau dia kuat amal, kita pun nak kuat amal. Dia kuat bekerja, kita nak kuat bekerja. Bersaing dalam perkara ini tak apa. Iri hati dalam perkara ini tak apa. Fastabiqul khairat, lebih-lebih lagi bersaing dalam perkara ketaatan. Kalau kita solat, ada ruang kosong depan kita. Kita tengok orang belakang ada. Tak apa, silalah ke depan. Rendah diri. Itu tak boleh. Kena fastabiqul khairat, kita ke depan dulu, cepat. Berebut ke depan. Bukan orang belakang, tak apalah awak lebih tua dari saya. Sekian. Tidak. Kita depan kita dululah. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam perkara kebaikan dengan syarat tak menjatuhkan orang lain. Kita bersaing dengan cara yang sihat. Dalam perkara ketaatan, kebaikan ni boleh. Jadi Sayyidina Umar ni nak cari jalan macam mana nak lawan Abu Bakar ni dalam hal nak buat baik ni. Bukan dalam hal buat apa, nak buat baik. Tiba-tiba ada Nabi SAW minta menyumbang fisabilillah. Siapa boleh beri sumbangan untuk fisabilillah? Lalu Sayyidina Umar awal dia nak menyumbang. Akhirnya dia menyumbang separuh daripada apa yang dia ada. Harta yang ada separuh. Agaknya gaji bulan tu, contohlah. Gaji bulan tu 2,000, dia bagi 1,000. Nabi tanya,
ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu. Wahai Umar, tinggalkan apa? Jawab mislu, serupa tadi, maknanya 1000 juga. Separuh lah. Separuh untuk keluarga aku, separuh untuk aku sumbang fisabilillah. Dia cepatlah bagi. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi semua hartanya. Agaknya gaji bulan tu 2000 bagi habis. Ini tajarud. Bagi habis semua. Ini riwayat yang terkenal, sahih. Bagi habis semua dalam manaqib Sayyidina Abu Bakar. Cerita kisah ini. Dibagi semua hartanya. Agaknya bulan tu 2000 gaji, 2000 dibagi habis, angus, bagi semua. Ini tajarud. Memang kita masalah kalau kita buat macam tu. Lalu Nabi tanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu dijawabnya, abqaitu Allah wa rasuluh. Abqaitu Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan Rasul. Ini tajarud. Lalu Sayyidina Umar tahu hal demikian. Sayyidina Umar kata, sampai bila pun aku tak boleh lawan. Tak boleh lawan ni manusia yang sangat hebat. Selepas para Nabi, para Rasul alaihissalatu wassalam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hatta As-Siddiq tu gelaran beliau pada kisah Al-Isra' wal Mi'raj. Dikala orang ragu, ada yang murtad, keluar dari Islam, lalu Sayyidina Umar Al-Khattab membenarkan sampai digelar As-Siddiq, percaya terus. Ini dia. Iman yang ada dalam hati, tajarud yang ada dalam diri dia. Ini Allah rakam dalam Quran surah Al-Lail ayat 17 hingga 21. Wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Ada pada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Maknanya dia beri bukan nak ada kelebihan. Ada orang derma juga supaya ada peluang projek lagi. Ada orang derma. Derma tu derma ni nanti ada peluang lagi. Nanti orang dia boleh cambahkan projek dia. Boleh cambahkan keuntungan dia. Ada orang macam tu, ada sebab. Tapi ini tidak, tak ada sebab lain. Semata-mata mencari keredaan Allah. Dan sikapnya mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang lain, sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna salah seorang kamu imannya sehinggalah aku dijadikan lebih dicintai baginya berbanding kedua ibu bapanya, anak penaknya, manusia seluruhnya. Maka sayang ke Nabi SAW lebih dari yang lain. Jadi kesimpulan dari iktibar peristiwa hijrah ini, pertama, kita hendaklah menggunakan segala daya dan upaya untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Itu dia. Kemampuan kita apa yang boleh kita buat. Yang kedua, segala strategi dan perancangan kita tidaklah mutlak kejayaannya berbanding Allah Subhanahu wa taala yang Maha merancang. Apa yang diusahakan kadang-kadang di luar perancangan. Yang ketiga, janganlah sekali-kali bergantung pada asbab dan meninggalkan Tuhan bagi asbab. Sesungguhnya asbab tidak akan mendatangkan hasil kecuali jika Allah kehendaki. Allah suruh kita usaha, ni perintah Allah. Tanda kita beribadat kepada Allah.
Namun apa yang kita usaha, kita kena letak dalam diri kita, tak boleh beri bekas usaha kita. Kita kena yakin apa yang Allah beri. Yang keempat, keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam juga jelas dari perbuatan baginda yang tidak banyak menoleh dalam perjalanan. Sesungguhnya baginda telah melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya, dan apa yang dikehendaki pasti akan berlaku. Tanpa keyakinan seperti ini, tidak mungkin negara Islam akan tertegak. Yang kelima, dalam setiap peringkat kehidupan dan setiap langkah dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dapati betapa baginda sangat mementingkan soal bersahabat. Yang keenam, hijrah ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemerintah yang hebat hidup dalam kesusahan rakyatnya. Sebagai pemimpin contoh, pemimpin yang rakyat susah, dia susah juga. Bukan rakyat susah, dia senang. Jadi berlaku pada keadaan pada hari ini, ada setengah pemimpin yang lebih mementingkan soal kesenangan diri, tak fikir soal kesusahan rakyat. Sebab tu mencari pemimpin yang benar-benar bertakwa. Yang ketujuh, bersedia untuk beramal kerana Allah dalam apa jua situasi dan pada setiap waktu dan tempat. Perkara yang paling utama dalam hidup Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah keredaan Allah SWT dan Rasulnya. Jadi cukup berhubung tentang iktibar peristiwa hijrah. Akan datang saya akan bicara pula istilah hijrah untuk konteks masa kini. Maknanya hijrah tu macam mana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita masa kini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istaman ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Fasikillahumma rabitataha fasikillahumma rabitataha fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdi'a subula'a wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faydil imani bi wa jamilit tawakkuli 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa minal syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.